PBB baru sahaja menuduh Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai, tetapi pengkritik mengatakan laporan itu dibina atas propaganda, bukan fakta. Israel menyebutnya sebagai fitnah darah zaman moden. Dan pengkritik berhujah bahawa ia bergantung kepada sumber yang berkaitan dengan Hamas sambil mengabaikan jenayah organisasi pengganas itu sendiri. Jadi, adakah ini keadilan atau politik yang menyamar sebagai hak asasi manusia? Mari kita huraikan. Selamat kembali ke Judeacation di JNS TV. Dan satu suruhanjaya PBB menuduh Israel minggu ini melakukan jenayah perang, jenayah terhadap kemanusiaan dan tindakan genosid dengan sengaja menyasarkan kanak-kanak Palestin di Gaza dan apa yang mereka panggil tebing barat, termasuk Baitul Maqdis Timur. Laporan itu menyatakan bahawa penyasaran kanak-kanak secara sengaja adalah elemen utama dalam membuktikan apa yang mereka panggil niat genosid oleh pihak berkuasa dan pasukan keselamatan Israel untuk memusnahkan kumpulan pengganas Palestin secara keseluruhan atau sebahagian di Gaza. Ia juga mendokumentasikan apa yang dikatakan sebagai peningkatan mendadak dalam apa yang disebut sebagai keganasan peneroka terhadap kanak-kanak Palestin di tebing barat, termasuk penculikan dan penderaan serta insiden keganasan seksual yang didakwa dilakukan oleh pasukan keselamatan terhadap kanak-kanak dan remaja yang ditahan, yang digambarkan oleh Suruhanjaya sebagai satu corak sistematik. Kementerian Luar Israel dengan tegas menolak laporan itu, menyifatkannya sebagai retorik fitnah darah moden dan berkata ia gagal memenuhi piawaian yang diterima untuk satu siasatan antarabangsa yang profesional dan bebas. Israel berkata mereka hanya diberi beberapa hari untuk memberi maklum balas terhadap draft laporan itu dan banyak hujah mereka tidak diperiksa dengan sewajarnya oleh Suruhanjaya. Israel berkata Suruhanjaya itu, yang tidak diiktiraf olehnya, secara asasnya berat sebelah terhadap negara Yahudi dan kesimpulannya adalah berdasarkan metodologi yang cacat, sumber yang tidak boleh dipercayai, serta testimoni tanpa nama. Israel juga berkata, Suruhanjaya itu mengabaikan penggunaan kanak-kanak dan orang awam sebagai perisai manusia oleh Hamas, serta apa yang mereka panggil sebagai pelanggaran serius yang dilakukan oleh organisasi pengganas itu semasa perang. Organisasi pemantauan UN Watch memberitahu JNS bahawa laporan itu adalah satu tuduhan yang telah ditetapkan lebih awal yang disamarkan sebagai satu siasatan. Mereka berkata, Suruhanjaya itu mempersembahkan dirinya sebagai badan pencari fakta yang bebas. Tetapi, walaupun dengan semakan ringkas terhadap laporan terbaru ini sudah menunjukkan sikap berat sebelahnya. Kumpulan monitor berkata, sambil menuduh Israel membunuh lebih daripada 20,000 kanak-kanak di Gaza dengan memetik Kementerian Kesihatan Hamas sebagai sumbernya, laporan itu langsung mengabaikan fakta yang telah didokumentkan bahawa Hamas dan kumpulan bersenjata pengganas lain secara rutin merekrut dan menggunakan askar kanak-kanak, iaitu budak lelaki Palestin di bawah umur 18 tahun, kadang-kadang seawal usia 12 atau 13 tahun. Mari kita huraikan semua ini. Pertama sekali, jika Anda menggunakan Hamas sebagai sumber Anda, bagaimana orang boleh menganggap Anda serius? Hamas melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap orang Yahudi pada 7 Oktober, sesuatu yang kita tidak pernah lihat sejak Holocaust. Kemudian, mereka menafikan bahawa perkara seperti itu pernah berlaku. Jadi, sama seperti ada golongan yang menafikan Holocaust di luar sana, atau Nazi sendiri yang cuba menyembunyikan jenayah mereka, Anda juga ada golongan yang menafikan peristiwa 7 Oktober. Dan adakah Anda fikir Hamas akan memberikan fakta yang tepat, atau mereka akan menggambarkan diri mereka sebagai mangsa? Sudah tentu. Yang kedua, oh ya, Hamas merakam kekejaman mereka sendiri menggunakan GoPro dan kemudian entah bagaimana menafikan bahawa apa-apa pernah berlaku. Dan kejahatan Hamas itu, itulah sumber PBB, betul? Lawak yang sangat keji. Pada masa yang sama, mari kita ingat siapa yang dianggap sebagai kanak-kanak, sama ada di Gaza atau di Judea dan Samaria. Jika seorang Arab berumur 17 tahun yang tinggal di bawah PA melakukan serangan pengganas dan membunuh orang Yahudi dan dia juga terbunuh oleh pasukan keselamatan, dia dianggap sebagai kanak-kanak yang dibunuh oleh Israel. Rakan saya Ari Folt, semoga Tuhan membalas darahnya, telah ditikam hingga mati pada tahun 2018 oleh seorang pengganas Arab berumur 17 tahun. Fakta Ari berjaya menyutralkan pengganas itu dengan nafas terakhirnya di dunia. Berdasarkan laporan ini, Ari dengan sengaja telah menyasarkan seorang kanak-kanak Arab. Adakah Anda faham sekarang bagaimana perkara ini berfungsi?
Sama ada Anda berumur 13, 15 atau 17 tahun, jika Anda cuba membunuh orang Yahudi, Anda adalah seorang pengganas, bukan sekadar kanak-kanak biasa dan laporan yang salah. Dan mari kita jelaskan, Israel tidak menyasarkan kanak-kanak kecuali, sudah tentu, mereka berumur 17 tahun dan telah mengangkat senjata cuba membunuh orang Yahudi. Tiada negara yang pergi berperang dan meminta kad pengenalan untuk mengesahkan bahawa ada orang berumur 18 tahun di hadapan mereka sebelum bertindak untuk mempertahankan diri. Dan seperti yang kami katakan, Hamas dengan sengaja menggunakan kanak-kanak sebagai askar dan dengan sengaja menggunakan kanak-kanak sebagai perisai manusia. Kematian mana-mana kanak-kanak ini adalah tanggungjawab Hamas, bukan Israel, yang mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Dan jangan sesekali fikir bahawa pihak berkuasa Palestin lebih baik kerana mereka membesarkan kanak-kanak dengan pendidikan kebencian dan menggalakkan mereka untuk melakukan serangan pengganas serta mati sebagai syahid demi perjuangan itu. Dan akhirnya, jangan mudah percaya dengan tuduhan keganasan seksual oleh IDF. Itulah yang dilakukan oleh Hamas, seperti yang kita ingat dan seperti yang kita lihat pada 7 Oktober. Sekarang ingat bagaimana Israel pernah dituduh rasis kerana askar-askar kami tidak merogol wanita Arab semasa pertempuran? Mereka kata kami rasis kerana tidak merogol dan kemudian menuduh secara palsu askar-askar kami melakukan jenayah seksual. Mereka mahu kedua-duanya dan dalam kedua-dua keadaan mereka menyebarkan propaganda dan kebencian. Laporan ini, seperti banyak laporan PBB sebelum ini, sepatutnya dibuang ke tong sampah sejarah. Malulah mereka yang bertanggungjawab. Seterusnya, satu laporan yang membimbangkan dari Ynet minggu ini. Pihak keselamatan percaya Iran sedang memperhebat usaha untuk membina semula rangkaian pengganas di Judea dan Samaria, mengambil kesempatan daripada gencatan senjata dengan Amerika Serikat dan perubahan dinamik serantau selepas perang. Sebelum 7 Oktober, kebanyakan arahan luar bagi aktiviti keganasan di Judea dan Samaria datang dari Gaza, diterajui Hamas dan Jihad Islam Palestin dengan sokongan Iran di samping sel-sel kecil dan kumpulan sekali skala yang bersekutu dengan ISIS. Tetapi operasi ketenteraan Israel di Gaza dan Judea serta Samaria, serta serangan terhadap Iran pada tahun 2025 dan 2026 telah menyukarkan Tehran untuk mengalirkan wang dan menyeludup senjata ke wilayah tersebut. Namun, menurut Ynet, pegawai Israel kini bimbang bahawa selepas gencatan senjata Iran AS dan di tengah-tengah kemungkinan penutupan front Lubnan, Tehran telah mengenal pasti Judea dan Samaria sebagai medan utama untuk melancarkan serangan. Sebahagian besar pengarahan itu, menurut pegawai, dikendalikan dari Turki. Awal minggu ini, agensi keselamatan Shin Bet berkata mereka telah berjaya menggagalkan berpuluh-puluh serangan sepanjang tahun lalu yang diarahkan oleh Hamas di Turki. Agensi itu berkata, para operatif telah menggunakan kehadiran mereka di negara tersebut untuk menjalankan rangkaian keganasan yang luas, termasuk merekrut penyerang, bertemu dengan operatif di Judea dan Samaria, serta memindahkan wang dan senjata. Pegawai keselamatan berkata, kaedah Iran bergantung kepada 3 saluran utama, pembiayaan digital melalui mata wang kripto untuk mengelak sistem penguatkuasaan tradisional. Penyeludupan senjata melalui darat di sempadan timur Israel kadang-kadang menggunakan kurir dan latihan penyerang dari jauh, termasuk pemindahan pengetahuan teknikal. Pegawai Israel berkata, pendorong utama aktiviti keganasan di lapangan adalah bekas banduan keselamatan. Selepas perjanjian pembebasan tebusan baru-baru ini di Gaza, ratusan banduan yang dibebaskan telah kembali ke Judea dan Samaria, sesetengahnya selepas hampir 30 tahun dalam penjara. Shin Bet dan Angkatan Pertahanan Israel memantau rapat aktiviti mereka, melakukan lawatan ke rumah dan mengeluarkan amaran berkala untuk menghalang pembentukan sel keganasan baru, terutamanya di Shechem, Tulkarm, Hebron dan Ramallah. Jadi, menurut laporan ini, Iran sedang cuba memulakan satu lagi medan perang dalam konflik ini di Judea dan Samaria. Dan seperti yang saya katakan, ini juga melibatkan unsur-unsur dari Turki. Dan siapa yang anda fikir sebenarnya akan cuba melancarkan serangan di lapangan? Seperti yang dinyatakan dalam artikel itu, pengganas yang dibebaskan sebagai sebahagian daripada pertukaran tebusan. Kami sentiasa tahu ia akan berakhir begini. Israel terpaksa membuat keputusan. Adakah kita membebaskan pengganas kembali ke jalanan dengan mengetahui bahawa kemungkinan besar mereka akan kembali melakukan keganasan sebagai pertukaran untuk tebusan kita? Sudah tentu, semua orang mahu tebusan pulang ke rumah.
Tetapi persoalan utama sentiasa pada harga apa? Sekarang, saya bukan cuba untuk kedengaran tidak sensitif di sini. Satu keputusan telah dibuat dan sudah tentu kami gembira semua tebusan telah pulang ke rumah. Tetapi sekarang tiba masanya untuk sedar bahawa membebaskan pengganas ada akibatnya. Saya berharap dan saya berdoa agar lelaki dan wanita berani dalam IDF kini sedang dalam proses sama ada menangkap semula atau bersedia untuk menghapuskan semua pengganas yang masih bebas berkeliaran. Kita sedang bercakap tentang pengganas yang hanya 5 minit dari bandar-bandar kita di tengah negara. Saya bercakap tentang Krasava dan Rosh Ha'ain, serta banyak lagi bandar lain. Jadi seperti yang dinyatakan dalam artikel itu, ini mungkin menjadi cabaran keselamatan paling besar bagi kita pada masa akan datang. Mari kita berharap dan berdoa untuk yang terbaik serta bersedia untuk yang terburuk. Seterusnya, menurut pihak berkuasa Palestin, kerajaan Israel termasuk Perdana Menteri Netanyahu sudah tahu serangan 7 Oktober akan berlaku dan menggunakan pembunuhan beramai-ramai itu sebagai alasan untuk memusnahkan Gaza. Saya tidak bergurau. Pihak berkuasa Palestin juga mendakwa bahawa Israel merancang pembunuhan beramai-ramai pada 7 Oktober itu. Awal bulan ini, akhbar rasmi harian PA menerbitkan satu ruangan oleh ahli Majlis Revolusi Fatah yang mengatakan tentera kerajaan Israel telah melakukan jenayah pemusnahan selama 2 tahun 7 bulan. Alasan untuk ini ialah serangan 7 Oktober 2023 yang paling istimewa dan rahsia hanya diketahui oleh Netanyahu dan segelintir komander kanan yang boleh dikira dengan jari sebelah tangan. Dengan jari sebelah tangan, serta apa yang dipanggil sebagai Direktorat Perisikan Tentera Israel, aman. Alasan untuk ini, menurut penulis ruangan ini, ialah 7 Oktober 2023 yang paling istimewa dan rahsia. Serangan yang hanya diketahui oleh Netanyahu dan segelintir komander kanan yang boleh dikira dengan jari sebelah tangan, serta apa yang dipanggil sebagai Direktorat Perisikan Tentera Israel yang dikenali sebagai aman. Sekarang itu daripada akhbar rasmi PA Al-Hayat Al-Jadidah pada 11 Jun 2026. Ingat, semua ini daripada Palestinian Media Watch. Seperti yang saya katakan beberapa minit tadi, kita perlu ikut strategi di sini. Sama ada PA atau Hamas, orang Yahudi dibunuh beramai-ramai. Kejadian itu diperkecilkan dan Israel sama ada sudah tahu tentangnya atau malah merancang serangan itu supaya kita boleh keluar dan musnahkan seluruh Gaza. Begitulah cara propaganda mereka beroperasi dan sudah tentu pembenci Israel akan terus menyebarkan karut seperti ini. Mari kita perjelaskan di sini. Israel tidak membunuh beramai-ramai 1.200 rakyatnya sendiri. Israel tidak tahu serangan pada 7 Oktober akan berlaku. Sudah tentu, ini adalah kegagalan operasi yang besar. Tetapi tidak wujud rancangan untuk memusnahkan Gaza dengan membenarkan 1.200 rakyat Israel dibunuh. Ini hanyalah satu lagi fitnah anti-Yahudi yang keji daripada apa yang dipanggil rakan damai kita, yang langsung tidak kisah dengan apa yang berlaku pada 7 Oktober. Dan ingat, sehingga 80% orang Arab PA mengatakan mereka menyokong apa yang berlaku pada hari yang mengerikan itu. Dan inilah rakan damai kita. Rakan damai kita yang masih membayar pengganas dan keluarga mereka. Mereka meletakkan orang-orang ini dalam senarai gaji sebagai sebahagian daripada program bayar untuk membunuh mereka. Anda dapat lebih banyak wang jika menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah. Saya selalu katakan, tapi jangan terpedaya dengan propaganda mereka. Ini hanyalah satu lagi contoh kenapa saya sangat marah apabila saluran berita, terutamanya dari Israel, memetik sumber PA sebagai fakta. Seterusnya, Tentera Pertahanan Israel melaporkan minggu ini bahawa mereka telah merampas lebih daripada 240 senjata api sejak awal tahun 2026 di seluruh Judea dan Samaria. Tentera berkata ini adalah bukti baru bahawa kumpulan pengganas menyusup ke kawasan awam di rantau tersebut. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, tentera telah menemui banyak senjata yang disembunyikan di kawasan awam. Ini termasuk senjata api, peralatan yang digunakan untuk membuat senjata lain, peluru, dan peralatan pengganas tambahan. Salah satu contohnya ialah penemuan semasa serbuan IDF pada bulan April, apabila tentera menemui peluru untuk senjata laras panjang dan laras pendek yang disembunyikan di dalam sebuah kedai perkakasan terkenal di Bandar Bethlehem. Dalam kawasan Brigade Wilayah Etzion, pemilik kedai itu kemudiannya telah ditahan. Satu lagi contoh telah ditemui dalam beberapa bulan kebelakangan ini di Bandar Shem dalam kawasan Brigade Wilayah Samaria, apabila tentera IDF menemui peralatan yang digunakan untuk membuat senjata di tengah-tengah sebuah bangunan awam.
Pemilik tapak itu juga telah ditahan. IDF berkata, penemuan ini memberikan bukti tambahan tentang cubaan oleh organisasi pengganas untuk menempatkan diri mereka dalam kawasan awam dan mengeksploitasi infrastruktur awam untuk tujuan jahat. Saya ucapkan terima kasih kepada IDF kerana berjaya menggagalkan serangan yang berpotensi dengan merampas semua barang selundup ini. Kita dapat lihat di sini, sama seperti Hamas dan Hizbullah, pengganas yang beroperasi di bawah PA menyimpan senjata mereka di kawasan awam. Mereka berharap orang awam mereka sendiri akan terbunuh supaya mereka boleh menyalahkan Israel dan membantu organisasi seperti PBB dengan laporan palsu mereka. Pada masa yang sama minggu ini, askar IDF telah menumpaskan 2 pengganas yang membaling bom Molotov ke arah komuniti Karmet Sua. Itu juga terletak di Gush Etzion. Semasa operasi itu, askar-askar telah mengenal pasti beberapa pengganas yang membakar tayar dan membaling bom Molotov, membahayakan nyawa. Askar-askar telah melepaskan tembakan, menumpaskan 2 pengganas, dan meneutralkan seorang lagi pengganas. Tiada kecederaan dilaporkan di pihak IDF. Akibat daripada pembakaran tayar, 1 kebakaran telah berlaku di kawasan bersebelahan dengan komuniti tersebut. Anggota bomba sedang bertugas di lokasi untuk memadamkan kebakaran. Askar-askar IDF mula mencari pengganas tambahan. Jadi selama 2 minggu lepas dalam rancangan ini, kami telah bercakap tentang keganasan melalui serangan pembakaran dan ini hanyalah satu lagi contoh. Membakar tayar dan cuba memulakan kebakaran untuk membakar tanah Israel. Itulah matlamat mereka. Pada masa yang sama, melontar bahan letupan ke arah komuniti, cuba benar-benar membakar rumah orang Yahudi dan cuba membunuh seramai mungkin orang Yahudi. Syukurlah, pengganas-pengganas ini telah dihapuskan di tempat kejadian. Mereka yang ingin menjadi pengganas perlu faham bahawa jika anda memulakan kebakaran, anda melontar bahan letupan ke arah orang Yahudi, anda akan dihantar terus ke neraka. Ini satu lagi laporan IDF dari minggu ini. IDF dan Agensi Keselamatan Israel mengatakan mereka telah membunuh Muhammad Zayed, seorang peniaga senjata dari Yamun. Itu terletak di daerah Jenin. Zayed membekalkan senjata kepada pengganas yang melancarkan serangan tembakan pada tahun 2025 di mana 2 askar IDF cedera parah. Sebelum operasi ini, pengganas tersebut telah bersembunyi di beberapa rumah di seluruh kawasan itu dan dinilai mempunyai akses kepada senjata. Semasa cubaan untuk menangkapnya, dia cuba melarikan diri dan mengancam pasukan keselamatan. Zayed, yang telah lama mengelak daripada ditangkap, cuba menyerang askar-askar dan telah ditembak mati di tempat kejadian. Itu tadi tindakan tentera minggu ini. Dan di sini pula, polis Israel terlibat dalam menggagalkan kemungkinan serangan pengganas di kawasan Baitul Maqdis. Menurut kenyataan polis minggu ini, sebuah terowong yang ditemui berhampiran lintasan Al-Zaim telah membawa kepada penangkapan seorang warga Palestin dan seorang penduduk Baitul Maqdis Timur oleh unit pusat daerah Judea dan Samaria. Atas syakwa sangka menggali terowong itu dan menjalankan aktiviti pengganas. Berikutan laporan daripada pentadbiran awam mengenai penemuan sebuah terowong di kawasan lintasan Al-Zaim, pegawai dari daerah Judea dan Samaria bersama anggota polis sempadan dari Baitul Maqdis telah dihantar ke lokasi tersebut di mana mereka mengenal pasti sebuah terowong yang telah digali. Setibanya di lokasi, pasukan tersebut menemui terowong yang telah digali dari arah wilayah Palestin menuju ke wilayah Israel pada kedalaman kira-kira 25 meter. Itu memang sangat-sangat dalam. Selain itu, pasukan tersebut turut merampas peralatan menggali, botol air, sarung tangan, pelitup muka, dan peralatan lain. Penyiasat forensik dari daerah Judea dan Samaria mula mengumpul bukti dan penemuan. Sebagai sebahagian daripada usaha ini, penyiasat telah menemui bukti forensik termasuk DNA yang membawa kepada pengecaman dan penahanan 2 suspek, seorang penduduk PA dan seorang lagi dari Baitul Maqdis Timur, kedua-duanya berumur dalam lingkungan 30-an. Sebagai sebahagian daripada siasatan, pihak berkuasa sedang menyiasat syakwa sangka bahawa terowong itu baru-baru ini digali dan bertujuan untuk melakukan jenayah keselamatan termasuk aktiviti pengganas dan penyeludupan haram individu tanpa kebenaran ke dalam wilayah Israel. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang ini bukan cuba menggali terowong untuk mencari pekerjaan. Mereka mahu menggunakan terowong bawah tanah itu untuk mengelak pihak berkuasa dan melancarkan serangan pengganas. Orang Arab melihat betapa berkesannya terowong di Gaza dan di Lubnan. Jadi sekarang mereka cuba menggali masuk ke Baitul Maqdis, ibu kota kita, dan melancarkan serangan pengganas.
Ini bukanlah insiden pertama, cuma yang paling terkini. Ini adalah satu tren yang membimbangkan. Terowong bawah tanah ini dari wilayah yang dikawal oleh PA ke dalam Israel dalam sempadan sebelum tahun 1967. Kita benar-benar perlu memberi perhatian kepada isu ini. Syukur kepada Tuhan, polis Israel berjaya menggagalkan perkara ini sebelum ada yang cedera. Dan itu saja untuk Judacation minggu ini. Terima kasih kepada penerbit Barbara Kamenov, jurutera Aaron Wagelenter, Zach Sicker, dan Ryan Lifshitz, pengurus Tesen Yuri Sveretsky, serta semua yang lain di JNS TV. Pastikan Anda melihat semua kandungan hebat yang disediakan oleh JNS TV dan layari jnss.org untuk mendapatkan berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa lagi minggu depan di Judacation, hanya di JNS TV.